malamai serta mereka bebasa ngagi semua. Aku Viviana Lenaigai dekat bergulai ngau kita bak buletin ukas bagi ban. Batang berita malam tu dipun ke ngau penyelai batu kapur ke baru ditemu bakal gamal mayau yang di Siti Agi Kelait Taman Negara Guaniah. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang Mensia Mayu Sarawak ke Megak Kaban Kunsian Negeri Adun Bekenu, Datuk Rozi Yunus Madah, jelait tu dekat matak Mayu hagi penatai temuai ngagai taman negaranya. Lawatan ini kita tadi di laluan kita sempat melihat satu bentuk yang sangat menarik, ya, iaitu berbentuk seperti seekor kucing. Jadi ini satu penemuan yang sangat menarik juga bagi kita sebab difahamkan sebelum ini rasanya tidak ada yang mengetengahkan penemuan tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ia akan jadi satu landmark lagi bagi gua kita, iaitu penemuan bentuk yang sangat menarik tadi. Ia berjakut menyenyak maya ngabas Guaniah gulai ngau raban media Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Orang Induk Pampang Bekenu serta seberkas Bekenu kena arimpat. Kelimpah harinya ngelansak perkara berkawal awam antarabangsa bak Taman Negara Niah ke diatur 5 September tu tadi. Datuk Rozi nyukung perambu Perintah Sarawak dekat ngenuku ke endurnya jadi Palan Pesaka Dunia. Mengenai Guaniah yang akan dimasukkan dalam World Heritage, ya, warisan dunia, kita merasakan ianya amat perlu sebab penemuan sejarah bermula di sini. Ya, jauh lebih awal daripada sebenarnya penemuan di tempat-tempat yang lain. Kalau sebelum ini dikatakan 45,000 tahun yang lepas. Dan ada satu lagi kajian yang mengatakan bahawa ianya ditemui dalam 65,000 tahun yang lalu, ya, bermakna sejarah Guaniah ini jauh ke belakang dan amat wajarlah ia diiktiraf sebagai satu daripada warisan dunia, dan mudah-mudahan sama-sama kita berdoa ianya diluluskan untuk diiktiraf sebagai satu daripada warisan dunia. Berita di bau, Pesta Tasik Biru dekat di Tanduk Baru kena 22 September nyentuak 2 Oktober tu lalu dipelabak ke matak penatai lebih 60,000 ikut Mensia Mayu. Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Datuk Henry Heriginep Madah program tu udahnya disebagi hari Kelait di Bau lalu dekat diatur tahun tu berambai ke jaku Unique Water Sports Bring Togetherness Kereta Bau for All. Pesta Tasik Biru Bau tahun 2022 akan berlangsung sebagai satu acara pelancongan rasmi daerah Bau selaras dengan visi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Malaysia Destinasi Lestari Kaya Budaya, serta Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Advancing Sarawak Tourism, Arts and Culture, melalui 6 kluster utama iaitu kebudayaan masyarakat setempat, seni persembahan, produk pelancongan, Bau Kitchen, festival dan perkhidmatan untuk rakyat. Ia berjakut menyenyak bau media ke diatur di Tasik Biru Food Village, Bau kena arimpat. Kaban Kunsian Negeri Adun Tasik Biru yang megak madah atur program untuk nitiah ke perkara berkawal dagang temuai keengkeman tiknya di sebagi hari pun penatai pemisik baru di Pelilih Bau. Kuya sebengkas sempekat pemerhati ati MOU udah digagak dikenak nentu ke sawup pengatur Pesta Tasik Biru dalam tempoh 3 tahun berengkah tahun tu nyentuak 2024. Kelimpah harinya Datuk Henry Madah Jematan Gantung Tasik Biru benung digagak lalu dipelabak ketembu endak lama lagi. Kita juga ingin merasmikan jambatan gantung Tasik Biru pada pesta tersebut. Dan jambatan gantung yang tuan-tuan boleh lihat dari sini hampir siap dan kita mohon disiapkan pada penghujung bulan ini supaya kita boleh merancarkan jambatan Tasik Biru, pedestrian bridge. Ya? Okay. Berita di Bintulu, Perintah Nakau Uliah merangsang pemain industri yang kaum pekebun mit bak sektor ladang sawit menyungkak ke pengawak berkenak ke mesin bak ladang sidak. Sapit Menteri Pengawal Berkebun ngau Komoditi Malaysia Datuk Willy Mongin Madah untuk ngambil kehendak berpanggai ngau orang gawa ari menua luar.
Kuya industri ladang sawit mayuh berkenaan ke orang gawak ari menua luar, ianya 75% ari semua penyampau orang ke gawak bersektornya. Nyak lain madah ke perintah belak nemu perkara tu taut nyadi penanggul sektor ladang sawit dalam tempoh panjai. Bagi menggalakkan penggunaan mekanisasi di sektor peladangan serta menangani isu kekurangan buruh, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi telah melancarkan konsortium penyelidikan mekanisasi dan otomasi sawit ataupun MARKOP pada bulan November 2021, dan penubuhan MARKOP ini juga diharapkan dapat meningkatkan aktiviti penyelidikan, mekanisasi dan otomasi di sektor peladangan sawit dalam kalangan pemain industri. Ia berjaku bunyinya berprogram merik penerang guna kuasa sektor ladang sawit tahun 2022 di Bintulu kena hari 3 tibla diguluk sapit Menteri Bertanam Bertupik Moden dengan pemansang kandang menua Sarawak Martin Ben. Kelimpah harinya ia madah programnya diatur dikena merik penerang serta merik jakuk lalau ngagai raban pengatur ngau raban orang gawak ladang berperkara berkawul. Berita di Marudi, Rumah Anja Sungai Selejau Baru Marudi mudah menerima geran projek MIT menua pesisir MRP sepenyampau RM50,000. Kaban Parlimen Baram Anyi Ngau madah geran MRP-nya dikena nyawa pengelempung ketating belanja berbeli ke barang ngagak rumah Panjai Sidak. Ia ngarap ke pemberinya oleh nyawa sidak ke dia bergenturung puyut lubuk nibong alai sidak dia tu benung bergagak ke rumah Panjai moden. Ia berjaku menyenyak maya berjadi ke pengawak mangkung tiang ke diatur komiti pemansang pengelikun genturung pendiau JKKK Kampung Rumah Anja Sungai Selejau Baru kena hari 4. Kelimpah harinya Anyi madah mayu bengkau ubah udah digagak kenyau ari keterubaya nyadi pemesai dia. Kuya nerang peremka guna baka aik karan ngau jalai alun udah ulia diasai ke rakyat alainya sebagi ari pengeransing Perintah Sarawak nyedia ke penglantang ngagai rakyat di menua pesisir. Program kesebaka Anyi belak nyuak ke pemerik sepenyampau RM10,000 ungkup pengawak mangkung tiang ngau RM15,000 ungkup JKKK Rumah Anja. Ngalih ngagai berita di Dun Tupong alai 45 komiti pemansang pengelikun genturung pendiau JKKK mudah nerima geran nintiang tahun hari Perintah Sarawak. Pengawak nyuak ke geran di penyadi Ketua Sekretari Politik Premier Sarawak Kemegak Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berprogram nirup lemai bergulai ngau tuai genturung pendiau ngau tuai Raban Bangsa KMKK Tupong di Kuching kena hari 4. Tiap JKKK udah diberi geran sepenyampau RM3,000 dikenap jalai ke pengawak ke uliah mai pemayak ngagai rakyat. Fazruddin megak minta semua JKKK ke udah diciri belak bersawap ngauya mutar ke penanggul ke bisik nyadi. Berita nangkan ketuk berkawal ngau atur berkenaan ke sengkabung hidung ngau mulut ke baru di berengkah 7 September tu tadi. Menteri Pengerai Malaysia Khairi Jamaluddin udah nentu ke tau ndak ibuh berkenaan ke sengkabung hidung ngau mulut dalam bangunan. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisik report dikongsi Kari Kuching berkawal ngau perkara tu. Berdasarkan penilaian situasi semasa COVID-19 serta murahnya kira keperluan pada masa kini, Kementerian Kesihatan Malaysia KM telah mengumumkan bahawa pemakaian pelindung muka di dalam bangunan atau indoor ini adalah secara atas pilihan atau opsional bagi kebanyakan situasi. Sementara itu di Sarawak, keputusan tersebut juga telah diterima pakai oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Oleh itu, saya berada di Pasaraya Besar Maidi untuk menemu bual orang awam berkaitan pemakaian pelindung muka secara atas pilihan yang telah dikuatkuasakan mulai 7 September 2022 oleh KKM itu. Sebab saya sendiri pun masih pakai. Saya takut COVID lagi. Pandangan saya akan sentiasa memakai mask walaupun di mana saya berada dan saya ingin mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Kesannya kan pada masyarakat kalau mask sudah tidak diwajibkan dalam tempat itu, dia macam
nanti lebih mudah lah untuk kenal dengan orang yang kita jumpa. And then masing-masing kena pandai jaga diri lah kalau dah mask tak pakai ni. Ngalih-ngalih berita Lumba Malaysia Sukma ke-20 sebagai hari Lumba Kebesar Reti ngagai skuad squash Sarawak dekat nanduk pemujur bak tahun 2016 maya sidak buliah Siti midul emas. Juluk artinya dipelabak ke dekat di kemujur dengan tim beregu Rainduk tau ke tim beregu campur alai serat tu lumbaknya diatur di Kuala Lumpur lalu dekat Belabuh minggu tu ilak. Tuai jurulatih Alan Pitt Soiza, juluk artinya berpelasar ketika pengelandia atlet Sarawak berpekir bak lumba menua sebedau tu. Kita mempunyai target untuk mendapatkan satu medal daripada 5 acara. Peluang terbaik daripada doubles ya, beregu, iaitu beregu wanita dan juga beregu campuran, mixed doubles ya. Persiapan kami adalah cukup kali ini. Kita telah mengadakan beberapa latihan pusat ataupun centralized training untuk doubles. Minggu ini juga kita akan membuat sedikit last minute ataupun last preparation lah sebelum berangkat ke Kuala Lumpur untuk Sukma 2022. Ia berjaku menyenyak bak randau eksklusif bergulai dengan pemberita UKAS di Palan Squash Sarawak kena rimpat. Alan ngarap keraban atlet ia boleh nyikap diri napi penyelap Palan Squash National Bukit Jalil kedekatnya di Palan ngatur lumbaknya. I think the court conditions I'm a bit worried about because Bukit Jalil aircon is actually very very cold. We don't have a place where it is that cold, so that could affect the performance a little bit. But sama dengan semua team, everybody has to get used to it. Alan madah Sarawak dekat bersemekiah ngau negeri Bakar Kedah, Sabah, Negeri Sembilan, Kelantan ngau Selangor. Skuad squash Sarawak serak tu diari keempat pemain laki ngau 5 induk. Nak tu dulu edisi malam goleng aku Viviana Lenaigai. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang keaman.